Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so hari ini teacher nak ulang balik pembelajaran tentang bab 3.4 iaitu tingkatan 65 iaitu homeostasis dalam manusia lah. Okey, kita akan membincangkan tentang ginjal. Okey, so slide ini disediakan oleh Puan Hajah Mazinah Muda, Cikgu Nurdiana dan juga saya iaitu Cikgu Ruziah binti Halim lah. Okey, hasil pembelajaran yang kita akan belajar hari ini lebih kepada menghubung kait perubahan tekanan osmosis darah kepada penghasilan air kencing. Dan yang kedua, menerangkan pembentukan air kencing, mungkin akan jadi bahagian 1 dan juga bahagian 2. Yang ketiga, menghubung kait pembentukan air kencing dengan perkumuhan, menghuraikan secara ringkas mekanisme pengosmo kawal aturan. Okey, dan juga meramalkan kesan kegagalan fungsi ginjal. Okey, mungkin bahagian 1 terdapat bahagian 1, bahagian 2 dan bahagian 3 lah. Okey, pertama sekali kita kenali dulu apa itu homeostasis. Homeostasis adalah satu proses pengawal aturan faktor fizikal dan kimia dalam persekitaran dalam untuk mengimbangi persekitaran dalam badan. Okey, gapo tu maksud dia? Okey, pengawal aturan faktor fizikal dan kimia dalam persekitaran dalaman. Bila kita bercakap tentang persekitaran dalaman, bermaksud ianya melibatkan darah, limfa dan juga bendalai intestis. Semua ini adalah terlibat dalam persekitaran dalam. Antara faktor fizikal adalah seperti suhu badan, tekanan darah. Okey, tekanan darah kita dah bincangkan dalam bab 1 di mana buku bioskor pada muka surat 16. Okey, faktor kimia pula tekanan separa oksigen dan karbon dioksida, tekanan osmosis, paras gula. Kalau tekanan separa oksigen dan karbon dioksida kita dah belajar dalam bab dalam tingkatan 4 form 4 buku bioskor pada muka surat 186 di mana dalam bab 7. Okey, cuma untuk tingkatan 5 tekanan osmosis ini yang akan kita bincangkan. Okey, kenapa perlunya homeostasis adalah untuk memastikan proses fisiologi diteruskan pada kadar optimum bagi merangsang pertumbuhan hormon dan juga perkembangan. Ianya juga adalah untuk memastikan kelangsungan hidup organisma. Okey, so hari ini kita nak pergi kepada sistem urin manusia. Okey, sistem urin manusia terbina daripada 2 buah ginjal yang kita panggil buah pinggang yang terletak di bahagian belakang rongga abdomen. Okey, ini adalah ginjal kanan dan ini adalah ginjal kiri. Maknanya terdiri daripada sepasang iaitu 2 buah ginjal. So, setiap ginjal yang Allah bagi kepada kita berbentuk kacang dan berukuran lebih kuranglah 12 cm panjang dan juga 7 cm lebar. Okey, means 12, yang ni 7. Okey, 12 cm dan 7 cm lebar. Okey, kalau kita tengok keratan rentas dalam badan kita, ini adalah kedudukan kita punya ginjal lah. Okey, ginjal kanan dan juga ginjal kiri. Ini adalah satu salur darah arteri yang utama. Okey, arteri utama yang membawa darah beroksigen ke ginjal. Okey, struktur ginjal kita kena kenal dulu. Okey, dan ini adalah ginjal kanan dan kalau kita keratan rentas, kita akan nampak bahagian dalam iaitu medula dan juga korteks. Okey, salur yang berwarna biru itu adalah vena cava. Itu adalah aorta. Aorta maknanya yang membawa darah beroksigen. Daripada mana? Daripada jantung. Ke mana? Ke ginjal. So, warna hijau ini membawa darah masuk ke darah beroksigen masuk ke dalam ginjal lah daripada jantung. Okey, dan salur yang kecil ini, salur yang besar ni adalah vena cava. Salur yang kecil ini adalah aorta. Dan daripada aorta ianya akan bercabang masuk pergi ke ni salur yang lebih kecil iaitu arteri renal kiri. Ni pula tepi ni pula arteri renal kanan. Okey, dan daripada ginjal keluar
melalui salur yang dinamakan ureter. Ureter ni memindahkan urin dari ginjal ke pundi kencing. Kat mana pundi kencing? Ni lah. Okey. Menyingkirkan vena renal, menyingkirkan darah yang sudah ditapis oleh ginjal ke jantung. Ni. Okey, membawa darah beroksigen bersama bahan kumuh bernitrogen ke ginjal, arteri renal. Okey. So ini adalah pundi kencing, di mana pundi kencing menyimpan urin, dan salur untuk menyingkirkan urin daripada badan kita panggil dia uretra. Okey. So kita anggap ginjal kita sama seperti mesin basuh. Apabila dimasukkan, dekat kawasan ni kita masukkan pakaian kotor, dan kita akan keluarkan pakaian yang bersih. Sementara itu, kekotoran dan bahan buangan yang mengandungi kotoran dikeluarkan daripada salur paip ni kan. Sama juga yang berlaku pada ginjal. Okey, yang arteri renal arteri akan membawa satu, darah beroksigen dan juga bahan kumuh bernitrogen. Dia akan bawa darah beroksigen dan juga bahan kumuh bernitrogen masuk ke dalam ginjal. Okey, ini adalah nefron. Nefron struktur kecil lah di dalam ginjal yang menapis. Okey, sekarang ni dia akan keluarkan pakaian yang bersih tadi. Pakaian bersih tu mewakili darah terdioksigen tetapi ianya bebas daripada bahan kumuh bernitrogen. Okey, sekarang kita tengok pula. Ni kan tadi dirty blood, darah yang kotor masuk melalui arteri renal. Manakala itu adalah darah yang bersih dikeluarkan melalui vena renal. Okey, kita tengok sekali lagi struktur ginjal. Ginjal kanan, lepas tu adanya medula, cortex, vena cava, aorta. Okey, ini kita dah tengok tadi kan. Okey. So next, ini adalah ginjal mamalia. Okey, kalau kita perhatikan dalam ginjal kita, ni adalah satu potongan. Kita kerak dia. Di mana dekat dalam ni adanya medula dan di bahagian luar ni adalah cortex. Kita zoomkan, bila kita zoomkan potongan kita tadi, ni. So di dalamnya terdapat ini yang kita panggil sebagai nefron. Ini adalah nefron yang kita perlu zoomkan supaya kita tahu apakah kepentingan nefron tersebut. Okey. Di bahagian luar namanya cortex, bahagian dalam ni medula. Maknanya kita punya nefron berada di antara cortex dan juga medula. Okey. Setiap ginjal mengandungi lebih kurang 1 juta nefron. Maknanya kita adalah jutawan di mana kita mempunyai 2 juta nefron sebab kita mempunyai 2 ginjal. So nefron adalah satu unit berfungsi ginjal yang fungsinya untuk perkumuhan dan pengosmo kawal aturan. So paling penting sekarang adalah nefron. Okey, sekarang kita nak zoomkan struktur nefron. Nefron tunggal dengan bekalan darah. Okey, sebelum tu kita kena kenal dulu. Bila nefron ni yang diwarnakan kuning tu dalam tu apa gapo sebenarnya dia? Okey, yang pertama tadi arteri renal, apa fungsi dia? Membawa darah beroksigen dan juga bahan kumuh bernitrogen. Bahan berkumuh bernitrogen ni lah adalah bahan kekotoran tadi. Okey, maka darah beroksigen ni akan masuk melalui arteri renal, kemudian dia akan masuk ke salur yang lebih kecil di mana namanya adalah arteriole afferent. Okey, kemudian dia akan disambungkan ke ini adalah glomerulus.
Okey, dan keluar melalui arteriole efferent. Ingat, A dulu baru E. Arteriole afferent dan kemudian arteriole efferent. Apa yang ada dalam ni? Darah beroksigen dan juga bahan kumuh bernitrogen. Sekarang ni, okey, darah beroksigen dan bahan kumuh bernitrogen apabila melalui kawasan ini akan berlaku satu proses yang dinamakan ultraturasan. Lepas ni baru saya nak cerita, tapi kita kena dulu. Bila ultraturasan, dia akan mengeluarkan bahan daripada darah tadi terturas keluar masuk ke dalam, ni namanya adalah kapsul Bowman. Ni yang macam super huruf C ni, ini adalah kapsul Bowman. Kapsul Bowman pula akan bersambung kepada ruang pertama yang berlingkar, namanya tubul berlingkar proksimal. Kemudian disambungkan pula dengan liku Henle. Liku Henle dia ada menaik dan menurun. Dan disambungkan pula dengan tubul berlingkar distal. Dan akhirnya dia akan pergi pada tubul pengumpul. Kemudian dia akan berkumpul di pelvis. Daripada pelvis dia akan melalui ureter dan akhirnya pergi pada disingkirkan melalui uretra. Okey, kita dah kenal. Ini adalah struktur satu nefron. Kalau kita ada berapa? 2 juta nefron. Okey, kita tengok. Pembentukan urin berlaku dalam 3 proses utama, iaitu ultraturasan. Okey. 2, penyerapan semula. Dan 3, rembesan. Okey, kena ingat. Ini adalah 3 proses utama. Okey. Kapsul Bowman dan glomerulus menunjukkan terdapat perbezaan diameter antara kapilari keluar dan masuk. Maksudnya di sini, ini adalah arteriole afferent. Ini adalah salur keluar, iaitu arteriole efferent. Okey. Dan di sini adalah glomerulus. Sekarang ni kena faham. Dia kata terdapat perbezaan diameter antara kapilari keluar dan masuk. Apakah perbezaan dia? Okey. Kita tengok perbezaan dia. Okey, kita cerita sikit Okey, sekarang ni arteriole afferent membawa darah masuk ke glomerulus mempunyai diameter yang lebih besar berbanding arteriole efferent yang membawa darah keluar dari glomerulus. Okey, sekarang saya lukis sikit. Okey. Okey. So, ini adalah glomerulus. Ni adalah salur darah yang bawa masuk, iaitu arteriole afferent, dan ini adalah arteriole efferent. So, statement yang pertama, ia menyatakan bahawa arteriole afferent diameter dia lebih besar berbanding arteriole efferent. Okey. Darah di dalam glomerulus berada di bawah tekanan hidrostatik. Okey, maknanya di sini perbezaan diameter antara arteriole afferent dan arteriole efferent, dia seolah-olah mewujudkan tekanan hidrostatik yang tinggi. Ini menyebabkan bendali di dalam glomerulus dipaksa keluar ke lumen kapsul Bowman. Maksud dia, okey, dekat bawah ni kita ada kapsul Bowman. Maka darah yang mengalir dalam ni dia akan terturas keluar. Disebabkan oleh satu, perbezaan diameter, di mana arteriole afferent lebih besar berbanding arteriole efferent, dan juga perbezaan ini mewujudkan tekanan hidrostatik menyebabkan bendali itu terteras
keluar. Hanya partikel kecil yang dapat ditapis. Molekul besar seperti protein darah dan badan sel tidak dapat menembusi liang kecil yang terdapat di dalam kapilari dan juga kapsul Bowman. Okay, kita tengok huraian lebih jelas lah. Okay, kalau kita tengok gambar ni, lagi cantik deh. Okay, so kita nak pergi kepada, tengok sini. Dekat renal artery, darah pun masuk. Okay, yang warna purple ini adalah darah beroksigen. Okay, ini adalah darah beroksigen dan juga mengandungi bahan kumuh bernitrogen. So, disebabkan oleh perbezaan diameter antara arteriol afferent dan arteriol efferent, dia mewujudkan tekanan hidrostatik yang tinggi, menyebabkan sebahagian daripada darah ini terturas keluar. So, bila dia terturas keluar, kita dah tukar nama dia. Ia dipanggil, so sekarang ni larutan tu warna hijau ya. Warna hijau ini adalah hasil turasan glomerulus. Sekarang hasil turasan glomerulus ni kena tahu apakah komposisi dia. Kita tengok detail dia lah. Kalau kita tengok dekat sini, dia mempunyai segi deh hasil turasan glomerulus. Kandungan dia sama seperti plasma darah, kecuali tiada protein plasma, lagi sel darah merah, dan juga platelet. Maknanya, kalau sama seperti plasma darah, nak cerita komposisi dia adalah mengandungi glukosa, asid amino, vitamin, garam, air, dan sebagainya lah. Sekarang yang mengalir dalam kapsul Bowman dan akhirnya melalui tubuh belingkar proksimal adalah apa? Adalah hasil turasan glomerulus. So, sudah dah situ satu huraian tentang ultra turasan. So, sekarang bila sampai dekat tubuh belingkar proksimal, ini adalah tubuh belingkar proksimal, liku Henle dan juga tubuh belingkar distal dan juga tubuh pengumpul, berlaku proses yang kedua, iaitu penyerapan semula. Apakah bahan yang diserap semula? Kita pergi dulu. So, ini adalah huraian tentang ultra turasan tadi. So saya ulang sekali lagi. Ultra turasan berlaku di dalam glomerulus. Ianya dipengaruhi oleh dua faktor. Satu, tekanan hidrostatik yang tinggi. Telah diterangkan disebabkan macam mana boleh wujudnya tekanan hidrostatik yang tinggi. Perbezaan diameter arteriol afferent lebih besar berbanding diameter arteriol efferent. Kemudian, kehadiran liang pada dinding glomerulus menambahkan ketelapannya. Maksudnya, terdapat liang pada dinding glomerulus. Yang kedua, semasa ultra turasan, sebahagian besar bahan terlarut dalam darah terturas keluar dari glomerulus ke dalam kapsul Bowman. So, hasil turasan ini dikenali sebagai hasil turasan glomerulus. Dah cerita dah tadi deh. So, kita kena tahu juga apakah ciri-ciri hasil turasan glomerulus. Apa ciri dia? Satu, komposisi yang sama seperti plasma darah, kecuali tiada komponen bersaiz besar seperti sel darah merah dan juga protein plasma. Ini pun saya dah jelaskan. Komposisi utama dia adalah air, urea, glukosa, asid amino, vitamin dan garam seperti ion natrium. Hasil turasan glomerulus kemudiannya dihantar ke tubuh uriniferous untuk proses penyerapan semula. Apakah yang terlibat dalam tubuh uriniferous?
Okey, tubuh uriniferous adalah tubuh belingkar distal, liku Henle dan juga tubuh belingkar ni adalah tubuh belingkar proximal, liku Henle dan tubuh belingkar distal. Untuk berlaku proses yang kedua iaitu penyerapan semula. Okey, kita tengok. Untuk huraian bagi penyerapan semula, apabila hasil turasan glomerulus tiba di tubuh belingkar proximal. Tubuh belingkar proximal tadi kat mana? Duduk mana? Okey. Daripada kapsul Bowman. Okey, dia ni yang pertama. Ini adalah tubuh belingkar proximal. Okey. 65% daripada air akan diserap semula. Ke mana? Ke dalam kapilari darah. Bagaimana? Secara osmosis. So, setiap kali nak jawab soalan ni, pastikan awak tanya diri awak. Okey, apakah bahan yang akan diserap semula? Ke mana? Dan bagaimana? Yang kedua, tengok sini. Semua glukosa, asid amino, vitamin dan sebahagian garam diserap semula secara bagaimana? Pengangkutan aktif. Namun begitu, urea tidak diserap semula. Hasil turasan sekarang ni meneruskan perjalanan pergi pada liku Henle hanya mengandungi air, sebahagian garam dan juga urea. Hasil turasan mengalir ke dalam liku Henle di mana 20% air dan sebahagian garam diserap semula ke dalam kapilari darah. Namun begitu, urea tetap tidak diserap semula. Hasil turasan kemudiannya mengalir melalui tubuh belingkar distal. Kat mana tubuh belingkar distal? Ni, di sini. Okey, dan tubuh pengumpul. Mana tubuh pengumpul? Okey, ni tepi ni tadi. Ini adalah tubuh pengumpul di mana sebahagian air dan garam diserap semula ke dalam kapilari darah. Pada tubuh belingkar distal dan tubuh pengumpul, jumlah air yang diserap semula adalah dipengaruhi oleh hormon ADH dan juga aldosteron. Ini kita dah masuk kepada kat mana ni? Ini proses yang ketiga, iaitu dekat tubuh belingkar distal untuk proses apa? Proses rembesan. Apa dia ni? Okey, sekejap. Okey, proses rembesan. Okey. Proses ini melibatkan pengangkutan keluar bahan kumuh dan ion hidrogen dari kapilari darah ke dalam tubuh. Nak tanya, sama tak dengan penyerapan semula? Penegasan di sini, proses rembesan adalah tak sama dengan proses penyerapan semula. Apakah perbezaan dia? Okey. Kena tahu, rembesan adalah pengangkutan keluar bahan dari kapilari darah masuk ke dalam tubuh belingkar distal. Manakala penyerapan semula adalah penyerapan semula bahan yang diperlukan oleh badan tetapi dari tubuh belingkar distal masuk ke dalam kapilari darah. Kena faham situ. Apakah perbezaan dia? Ingat, rembesan dari kapilari darah masuk ke dalam tubuh belingkar distal sebab dia nak singkirkan. Manakala penyerapan semula, dia ambil semula dari tubuh belingkar distal masuk balik ke dalam kapilari darah dan ianya dipengaruhi oleh hormon. Okey. Terpaksa sebab dia tak ada pemadam dekat sini, maka kita kena back lah. Harap awak semua faham lah. Okey, then seterusnya bahan kumuh bernitrogen seperti urea, ion amonium, kreatina, ion hidrogen dan juga ion kalium dirembes keluar dari kapilari darah ke
ke dalam tubuh belingkar distal melalui proses pengangkutan aktif. Okey. Ion hidrogen diangkut keluar adalah untuk mengawal atur pH darah. Manakala dadah, alkohol dan bahan toksik akan dirembes keluar melalui resapan ringkas. Maka hasil turasan glomerulus yang tiba di tubuh pengumpul dipanggil air kencing ataupun urin. Ia mengandungi 96% air, 2.5% bahan kumuh bernitrogen, 1.5% garam dan juga unsur surih. So, urin disingkirkan keluar dari tubuh pengumpul ke dalam pelvis dan keluar dari ginjal ke dalam pundi kencing dan akhirnya disingkirkan keluar melalui uretra. Okey. Cuba kita perhati molek rajah ni. Pembentukan urin melalui ultraturasan dan penyerapan semula. Okey, yang pertama. Tadi ini adalah arteriole afferent. Apakah fungsi arteriole afferent? Dia membawa darah beroksigen dan juga bahan kumuh bernitrogen. Kemudian, kapsul Bowman. Kan dekat sini ada glomerulus ke? So, daripada glomerulus berlakunya proses ultraturasan. Daripada ultraturasan, dia akan bentuk hasil turasan glomerulus. Okey. Mendalam mengandung sel darah, protein plasma. Okey. Ini pula adalah kapilari darah. Sekarang ni, selepas turasan semula, dalam kapilari darah ni, pada mulanya kekurangan, tiadalah, sama ada kekurangan ataupun tiada glukosa, kurang asid amino, kurang vitamin, kurang air, kurang garam dan juga kekurangan urea. Namun begitu, dekat hasil turasan glomerulus berlaku proses penyerapan semula. Maknanya dekat sini, dalam ni kan ada urea, air, garam, glukosa, asid amino kan? Okey, tapi sampai dekat kawasan ni, ia akan serap semula glukosa, asid amino semua. Maknanya, garam mineral diserap semula melalui pengangkutan aktif. 80% diserap semula air melalui osmosis. Sekarang ni, tadi dekat kawasan ni, kapilari darah ni, mula-mulanya dia kekurangan urea, kurang air, kurang garam, kurang glukosa, kurang asid amino, kurang vitamin. Apa kurang? Sebab dia telah berada di dalam tubuh, dalam kapsul Bowman. Tapi bila sampai dekat hasil turasan glomerulus, dia akan serap semula masuk dalam kapilari darah. Sekarang ni, semua glukosa ada semula. Hak kita keluarkan tadi masuk balik. Asid amino pun ambil balik. Vitamin pun ambil balik. Bagaimana? Pengangkutan aktif. Garam pun bertambah. Air 80% masuk balik. Cuma urea sahaja. Kekal kepekatan dia rendah dalam kapilari darah. Kemudian, sambung pula dekat dengan liku Henle. Di liku Henle, lebih banyak air diserap secara osmosis. Dekat tubuh belingkar distal pun sama. Tapi, dekat sini berlaku proses apa? Rembesan. Daripada kapilari darah masuk sini pula. Jadinya, dekat tubuh belingkar distal, dia ada dua proses. Satu, penyerapan semula. Dua, rembesan. Ingat, penyerapan semula daripada tubuh belingkar distal masuk ke dalam kapilari darah. Tetapi, rembesan daripada kapilari darah masuk ke dalam tubuh belingkar distal. Okey. Dan
masuk dalam kapilari darah tadi masuk ke dalam sistem peredaran darah.